الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه للنبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين خصوصا يا الله بركاته هذا المجلس الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Timbalan Nazir ahli jawatan kuasa, imam dan pegawai-pegawai masjid, seterusnya hadirin jemaah maghrib yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pusingan kedua ini dan juga untuk minggu kedua kita dapat bersama. Saya dapat khabar tadi Cikgu Zahak kata Tuan Nazir masih karantin. Kita doakan agar dia dan keluarganya segera dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala apa juga mara bahaya. Hari ini ke semalam saya lihat kes positifnya dah naik sampai 22,000. Makin banyak. Kenapa dia jadi makin banyak? Kerana kerajaan sudah pun membuat keputusan untuk membenarkan orang bolehlah mula masuk ke tempat-tempat awam secara beramai-ramai. Jadi saya fikir kerajaan satu hal dia melaksanakan tugasnya, tapi bagi rakyat macam kita ni ikutlah SOP. SOP maksudnya pakailah mask, ya, pakai mask, kemudian selalulah cuci tangan dengan sabun dan sebagainya, supaya kita terelak daripada terjangkit dalam tempat-tempat yang kita tak tahu siapa yang kena. Dalam ramai kita tahu siapa yang ada bawa wabak itu, dia sendiri pun tak tahu dia bawa wabak. Jadi oleh kerana itu kita berikhtiar untuk mengelakkan diri kita daripada terdedah pada hal-hal yang macam ini. Jadi oleh kerana itu saya lihat apabila dos ni dah habis 2 kali, maka kes positif tu banyak, tapi dia akibat kematian dia jadi kurang. Sebab nampaknya protection dia, penahanan dalaman tu dah ada, ya. Jadi ada yang cadangkan supaya ambil yang ketiga pula, booster tu panggil, booster tambahan. Jadi
Jadi yang booster ni kata kerajaan pilihan, ambil boleh, tak ambil pun tak apa. Namun demikian kita sentiasalah kawal diri kita daripada mendekati. Dan kalau sesiapa ada dekat ataupun terpaksa kuarantin, janganlah bawa diri itu masuk ke masjid, kerana kita bimbang, kerana kita cuai, lalas, culas ataupun ego, orang lain nanti susah. Ini yang kita sama-sama, sebab ini masalah masa yang kita sedang hadapi sekarang. Baik, alhamdulillah juga masjid-masjid dah mula boleh dibuka. Dalam masjid itu berapa ramai boleh penuh dalam masjid itu dah. Ada setengah-setengah tempat dah dirapatkan sikit dah. Macam ini pun saya tengok dah rapat sikit dah ni ha. Dulu mulanya 1,5 meter ya. 1,5 meter. 1 meter tu kan 3 kaki. Jadi 4 kaki setengah jarak kita. Sekarang ni dah mula boleh dapat jaraknya sekitar 1 meter ya, ataupun tak sampai 1 meter. Jadi hal-hal yang begini saya ingat kita ikut saja lah. Tak payah kita nak bertelagah-telagah, kita ikut, kerana ianya dianggarkan. Kalau jarak begitu, kalau kita bersin pun rasanya tak sampai lah, tak sampai ke orang tu. Itu dianggarkan gitu ya. Jadi di Perlis sudah tak ada lagi Perlis, muftinya berani. Dia pun berkawan baik dengan sultan dia. Maka mufti Perlis menasihatkan sultannya supaya benarkan orang masuk ke masjid terus, dan boleh duduk dekat-dekat. Tak boleh apa-apa. Tapi kena pakai ni SOP ni, kena ikut juga. Ikut SOP itu. Jadi Perlis dia nampaknya yang berani macam itu. Negeri-negeri lain masih lagi menunggu apa kata Kementerian Kesihatan. Tak berani dia. Baik. Itu ialah isu semasa yang kita kena menjadi orang yang taat lah kepada untuk menjaga keamanan negara kita ini. Pada minggu yang sudah kita terhenti sekejap bercakap mengenai kelebihan orang suka ke masjid ni. Kelebihan orang suka ke masjid. Saya dah baca hadisnya, jadi saya tak nak baca balik kerana masa kita ni cemburu. Maka kita ambil aja pengajaran daripada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani ya, hadis Hasan. Al-Tabrani, dalam hadis Tabrani itu nombor dia 6020. Jadi kalau ada ini nak semaklah dia dalam ni ya. Dia kata dia punya pengajaran, masjid adalah rumah untuk orang-orang yang takwa. Takwa ni kan kita dah kata kemarin, imam tiap kali naik Jumaat, itulah pesan pertama dia. Dan kalau dia tak berpesan kepada itu, kita boleh naik atas tu, belum pesan lagi dah takwa. Sebab apa? Kalau tak pesan dengan takwa, maka Jumaat kita tu tak sah. Jadi mesti satu orang yang ada nyemak, penolong imam lah semak. Kalau dia terlupa baca ittaqullah, udah nak habis sampai nak akhir dia belum lagi ittaqullah, ataupun dalam bahasa Melayu dia kata takwalah kamu kepada Allah, naik kejap. Tuan belum lagi baca ittaqullah. Oh iya ke? Dia pun tak usah bergaduh lah situ. Apabila dia tegur tu, tegur je ittaqullah, selesai masalah kita. Tapi kalau tak baca kan, kita punya tak sah kita punya solat tu, kerana menyeru dengan takwa itu adalah rukun khutbah. Rukun khutbah. Mendoakan untuk umat Islam, rukun khutbah. Jadi ini perkara-perkara yang penting nak kita ingatkan. Jadi dia kata masjid adalah rumah orang-orang yang takwa. Apa dia orang takwa? Orang takwa kita dah banyak kali cerita ialah orang yang bersungguh ikut perintah, bersungguh meninggalkan larangan. Maka perintah Allah ya, kita antara perintah Allah ialah aqimis solah, punca dia. Dan solah itu pula tempat baiknya di masjid. Maka oleh kerana solat itu kewajipan, tempat yang bagus untuk solat itu di masjid, maka kita patuh pada itu perintah Allah, maka kita pun pergi ke masjid.
masjid. Maka sebab itu dipanggil orang yang selalu berada di masjid itu ialah tanda-tanda, ciri-ciri orang tu bertakwa kepada Allah. Ciri dia, tanda-tanda dia. Tanda-tanda orang tu takwa. Kalau orang tu tak ikut perintah Allah, takkan nak dia pergi itu dah. Sebab apa? Kerana yang diperintah tu solat. Solat boleh di mana-mana aja di muka bumi ni. Tapi oleh kerana dalam Al-Quran ada, dalam hadis ada mengatakan kelebihan-kelebihan bersembahyang di masjid, maka dia pun ikut perintah Allah. Dia elakkan diri dia daripada tak sembahyang di masjid tu. Dia elak. Dia elak tu maksudnya itu yang dikata mengelakkan daripada yang dilarang. Maka dia pun dikenali sebagai seorang yang takwa. Saya rasa nak faham lah, yang pertama. Yang kedua, usahakanlah masjid sebagai rumah kedua kita, yang tetap kita pulang kepadanya apabila masuk waktu fardu sembahyang. Orang yang tadinya takwa, dia cuba melatih dirinya supaya rumah yang itu rumah dia yang pertama, rumah kedua dia ialah masjid. Dan oleh kerana dia bersetuju rumah kedua dia ialah masjid, maka bila sampai je waktu sembahyang, dia nak baliklah ke rumah dia kedua tu, iaitu sembahyang di masjid. Dan saya belum lagi cerita kenapa sembahyang masjid dan sebagainya. Dulu saya dah cerita sekali, tapi kita nak ulang-ulang, tak apa. Kenapa kita disuruh sembahyang di masjid? Nanti ada kaitan dengan jemaah pula. Ada kaitan dengan jemaah, banyaklah ya. Tapi kita cerita pasal masjid je ni, masjid ni. Jadi ada orang oleh kerana dia ikut perintah Allah itu, maka dia telah menjadikan masjid itu sebagai rumah kedua dia. Ataupun dalam bahasa lain kita nak sebutkan macam mana ya, sebagai rumah dia juga. Tak apalah, rumah itu rumah dia, ini pun rumah dia. Tapi rumahnya itu rumah dia untuk kehidupan dia, tidur dia. Tapi bila nak solat dia takkan sembahyang, dia takkan sembahyang di rumah itu. Dia nak sembahyang di rumah dia yang namanya masjid. Nabi Muhammad SAW, rumah tadi macam ni, Masjid Nabawi itu ya, Masjid Nabawi itu, Masjid Nabawi, itu makam dia tu, makam itulah rumah dia dulu. Makam itu dibuka pintu, dia masjid. Itu dipanggil masjid, dan rumah dia tu satu. Kita sekarang kena sebut masjid satu, rumah satu. Dia tak, masjid itulah rumah dia. Dia Nabi, patutnya raja. Raja takkan tak dia masjid. Orang panggil, engkau tu masjid, orang kata. Kenapa? Yalah makan orang tu. Awak raja. Raja pun tengok. Tapi dia memilih masjid itulah tempat dia. Dia tak perlu pula ada istana dia sendiri. Tak perlu ada. Aku ialah Nabi Allah, Rasulullah. Kalau kita pergi ke makam Rasulullah, Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Habibullah, ya kekasih Allah. Tapi duduk di surau, duduk masjid, kekasih Allah. Tapi orang-orang sekarang ni, dia rasa dia belum lagi apa kekasih Allah, rumah dia dah lebih besar daripada datang masjid pun tak ada. Sebab apa? Sebab rumah tu segalanya ada. Maka dia tak ada datang masjid dah. Masjid tu dah rasa macam bukan rumah nombor 2, second class. Maka jawatan kuasa masjid tu siapkan aircon semua supaya dia jadi first class pada semula. Alhamdulillah tempat wanita pun dah ada aircon dengan dalam tu, dah sejuk dan dah ngetor dalam tu dah. Alhamdulillah, dah siap. Tahniah kepada yang buat, yang apa nama, yang kontraktor ni pun elok, ahli kerja ni nampaknya. Ya, baik. Jadi Nabi Muhammad SAW semulia-mulia umat manusia dalam tu. Dan dia dah tentu masuk syurga. Dan dia beri syafaat kepada orang untuk masuk syurga. Tapi rumahnya masjid. Tak pernah sekali pun dia terlepas daripada sembahyang jemaah tu. Tak pernah. Dia lah imam. Dia imam. Tak ada pula macam kita imam, kita ada gilir. Gilir dia tak, dia imam.
Jadi kalau imam itu jangan lebih imam. Itu ialah kita ikut Nabi Muhammad SAW. Jangan kata nanti orang kata kita jadi imam dah. Nabi macam itu. Itulah contoh-contoh Nabi Muhammad SAW itu yang kita kenal. Jadi oleh kerana yang kedua tadi, masjid sebagai rumah kedua kita yang tetap kita pulang ketika masuk waktu solat. Jadi Nabi tidak akan bila solat aja dia keluar daripada pintu rumah biliknya, maka dia pun semayang. Besar mana bilik Nabi Muhammad tu? Diceritakan oleh Aisyah, ketika dia semayang, bila dia nak sujud, dia terpaksa mengalihkan kaki aku supaya dapat dia meletakkan itu. Apa maksud itu? Sempit maksudnya itu. Takkan kita tak faham kenapa Aisyah cerita macam itu? Aisyah cerita sempit biliknya tu. Bukan macam bilik kita besar masjidnya, bilik kita sempit biliknya. Dia nak sujud terpaksa kalihkan kaki aku. Sebab Aisyah tu dia rasa dia baru masa nikah dengan Nabi berapa umurnya, berbudak lagi kan, tidur lah dia waktu suami ni semayang. Sujudnya katanya lama benar sujudnya, sampai ada orang kata dah tak ada lagi ke, dah meninggal ke dia ni. Lama sujud, nangis waktu sahabat. Jadi gambaran Aisyah buat tu, pertama dia nak menyebutkan bagaimana Nabi itu solat. Kemudian dia nak menggambarkan besar mana je lah biliknya kalau macam itu kan. Jadi itulah Nabi supaya perkara ini dapat dibuat, maka rumah dia di sini. Tapi kita ni tak dibenarkan pula oleh kerajaan. Imam kena duduk di sebelah dia, atau keluar, tak ada pula dibenarkan oleh kerajaan. Begitu juga makam, kita tak boleh buat makam sebelah-sebelah rumah kita. Bolehkah kita buat sebelah rumah kita? Macam Rasulullah, makam di situ terus. Abu Bakar di situ, Umar di situ. Yang lain dah tak ada di situ dah. Yang lain, Siti Khadijah di apa sana di Mekah, Siti Khadijah. Jadi oleh kerana itu sebab saya sebutkan rumah kedua, maka Rasulullah SAW sudah pun melaksanakan kerja yang macam itu. Yang ketiga, Allah menjamin kepada orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya untuk dimakmurkan. Pertama, orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya untuk apa? Untuk dimakmurkan dengan limpahan rahmat kasih sayang Allah yang melimpah ruah. Orang yang keadaannya memang tadi bila waktu semayangnya dia akan semayang jemaah di sini, dia sentiasa banyak masa di masjid. Orang ini Allah limpah ruahkan kurnianya kepada dia, melimpah ruahkan kasih sayangnya, rahmatnya, melimpah ruah kepada orang tersebut. Apa disebut yang nak memakmurkan. Memakmurkan itu apa? Makmur tu maksudnya masjid itu menjadi tempat orang berkumpul, tempat orang membuat majlis-majlis. Jadi yang disebut memakmurkan tu memegang jawatan-jawatan. Dan jawatan-jawatan itu menyebabkan masjid itu suka orang nak datang. Macam sini kata orang perempuan tak ada aircon, apa kita buatkan aircon. Itu dinama memakmur lah tu. Memakmurkan masjid tersebut. Apa lagi? Malam ni ada ngaji. Bila tiap ngaji saya tengok lepas je mengaji ada makan. Itu dipanggil memakmurkan masjid. Ataupun dengan kata-kata yang lain, ada saja programnya yang dibuat oleh orang tu kerana dia mentadbir masjid, ada saja programnya. Bukan sedang nak jadi imam masjid ni. Bila dijemput dia orang buat tahlil, dia kena pergi ke rumah orang tu walaupun orang tu tak pernah datang masjid. Tapi orang tu kita panggil tak nak dia datang. Imam kata datang masjid, tak nak orang tu datang. Tapi kalau dia panggil buat kenduri, kita kena datang. Bukan mudah tu. Kalau nak berbalai-balai memang tak payahlah.
Dia bukan nak datang masjid, tapi orang menjaga masjid tak macam itu. Ini dia kata memakmurkan masjid itu dengan program, dengan ramah tamahnya. Ada masjid sekarang ni, ada masjid yang saya tengok dalam video. Ada masjid dalam video tu, saya lihat dia ada rumah musafir. Rumah musafir. Mana boleh dekat sini orang tidur musafir? Sebab air liur tu najis. Air liur basi tu najis. Nanti bagi yang sini tidur, kita nak semayang esok. Tak boleh. Jadi ada masjid yang buat khas tempat musafir. Ada yang macam ni. Ada tempat tu dia punya tandasnya 36 bilik airnya. Artinya memang digalakkannya orang-orang lalu lalang tu singgah. Kita kata kunci gitu. Kenapa? Orang numpang kencing saja. Kan? Gitu. Numpang kencing saja orang ni. Busuk ni kita nakut. Tapi orang ni tak. Ditambahnya banyak kan. Kemudian ada pula tukang cucinya. Macam RNR. Ada pula tukang cucinya. Duitnya tak pernah berbaki. Duit dalam masjid itu tak pernah berbaki. Dia akan umumkan baki wang di sini zero. Dia menganggap bila zero, semua orang rasa nak sedekah ni pasal habis dia belanja. Untuk keperluan masjid habis. Tapi kalau kita letak ada 100,000, payahlah kata orang panjang dia habis gitu. Tidak. Tapi di Kedah ni saya cerita nampak ni di Kedah. Kosong. Tiap-tiap hari Jumaat dia akan melaporkan duit dapat minggu Jumaat sudah, bakinya zero. Tapi dia tulis apa dia buat. Apa dia buat, gaji apa semua kosong. Macam itu. Dia memakmurkan masjid itu secara kepala dia. Dulu Pak Allah kata berfikirlah di luar kotak, kata dia. Kita selalu fikir dalam kotak kita je, kita tak keluar daripada kotak. Bila tak keluar, jadi kita tak jumpa benda-benda baru. Ataupun bila kita rasa kita berfikir lain daripada orang, kita kata apa kata orang. Nampak? Apa kata orang? Oleh kerana kita sudah lazim buat macam tu, kita rasa itu yang betul. Rupanya bila kita tengok lain, ada orang lagi betul. Yang lazim bukan mestinya betul. Yang lazim kerana kita ikut dari orang dulu macam itu, kita ikut. Itu nama lazim, kelazimannya begini. Tapi kalau kita ada satu cara baru kita nak buat, keluar daripada lazim tu, bahkan lebih berfaedah, apa salahnya? Asalkan jangan dia berlawanan dengan ketakwaan kita kepada Allah tadi. Apa lagi orang buat? Hari Jumaat ada pula satu jawatan kuasa dia suruh nunggu kat pintu itu 2 orang. Suruh nunggu pintu ni 2 orang. Salam, Assalamualaikum. Sila. Dalam banyak lagi tempat, sila. Daripada duduk sini tak ada apa buat, tengok di telefon je. WhatsApp. Dengar kata orang lagi teruk. Habis baik duduk luar tu, nyambut orang. Tentu Assalamualaikum. Katanya bagi salam dapat berapa markah? 10. Jawab salam dapat 30. Kalau buat Assalamualaikum kat situ berapa banyak dapat pahala situ. Di pintu tu boleh tak niat iktikaf? Boleh tak? Boleh. Kita tunggu kat pintu, nunggu orang datang. Nama itu iktikaf lah. Apa amal kita? Bagi salam. Yang orang datang, amal. Ini dia kata tak lazim. Orang tak buat. Tapi tak lazim itu bukan salah. Tak lazim kerana kita tak buat. Cuba ada orang yang mula buat macam tu, lepas tu diikut oleh orang lepas dia. Siapa je buat tu, orang yang buat tu dapat pahala. Orang yang mula ke dapat pahala. Yang mula tu, yang meneroka dapat pahala saja. Terus dia dapat. Walaupun dia dah tak ada lagi, tapi buku akaunnya terbuka terus, tak tutup. Pasal apa? Rancangan yang dia mulakan tu dibuat dia orang tu menerus. Ini dipanggil memakmurkan masjid. Jadi itu kita fahamkan biar begitu, supaya kita tahu bahawa banyak lagi agaknya ruang-ruang baru yang kita nak ni. Gitu. Orang perempuan, kalau memang sebenarnya selama-lamanya tak pernah penuh masjid ni, tapi ada orang perempuan minat nak sembahyang Jumaat. Hadis Nabi menyebut orang perempuan yang datang sembahyang Jumaat gugur zuhurnya. Satu lagi, dilarang wanita sembahyang
di masjid kalau ianya boleh menimbulkan fitnah. Apa fitnah itu? Dia lalu orang nampak apa nama betihnya. Itu fitnah. Tak tudung dia masuk. Artinya yang fitnah itu kalau dia nampak betih, kalau dia tak tudung, tak miqat, dia tak tudung, maka para ulama membuat keputusan kalau itu dapat kamu tutup, tak adalah fitnah. Fitnah itu ada sebab. Maka kalau itu dapat sebab itu boleh ditutup, maka tak ada fitnah. Boleh ke macam itu? Apa pula salahnya? Di Masjid Nabawi itu hari Jumaat mana pun ada kawan wanita nak masuk. Masuk semua. Tak ada kira lelaki perempuan. Tak ada ditahannya. Apa contoh kita? Mekah lah. Apa contoh kita? Madinah lah. Jadi jangan pula kita tegak-tegak aja kata orang perempuan jangan datang. Sedangkan banyak kosong tempat yang dia boleh ada peluang. Tapi sekarang dah ada pula muslimat punya tempat. Kalau nak buat ni maksudnya memakmurkan masjid. Tapi kalau tak muat janganlah. Itu bukan makmur namanya tu. Nak bergaduh. Jangan macam itu. Memakmur ni katanya bila ada peluang dan peluang kita jalan. Apa lagi memakmurkan masjid? Hari Jumaat letak punya kedai makan tepi itu bergerai orang makan. Ini memakmurkannya masjid. Tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tutup. Jangan lagi. Masuk semuanya. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Biar baca doa. Buka lah balik. Ada orang nak makan, makanlah. Masjid dapat duit. Satu gerai misalnya RM20. Satu gerai RM10. Ini bukan macam inilah. Macam orang buat. Pasal orang ramai nak. Dia orang jam nak pergi masjid tu pun lama. Jadi dia orang kena pergi cepat. Nak makan di situ. Lepas tu kan nak semayang. Lepas semayang, nak balik kerja. Jadi tak ada timbul lagi nak makan. Tak dulu semua ada di situ. Jadi biryani ada, nasi Arab ada, cendol ada, semua ada. Dan masjid dapat duit daripada orang. Gerai tu orang buat sendiri. Lepas buat mesti tutup. Saya tak nak lagi. Sampah semua mesti tak ada. Kalau sampah, lain kali awak takkan sebenarkan dulu. Kami tak denda ngutip sampah awak. Itu masjid-masjid di sana semua begitu. Mekah macam itu, betul tak? Keluar je dari masjid tu, mudah dipakai orang keluar. Macam-macam. Apa tu? Ini memakmurkan masjid. Keempat, masjid akan menjadi syafaat kepada pemakmurnya di hari kiamat sebagai kenderaan untuk melintas titian sirat menuju ke syurga. Pemakmur. Masjid akan menjadi syafaat. Syafaat itu yang ada syafaatnya pun Nabi, yang ada syafaat apa? Al-Quran, yang ada syafaat dia. Jadi masjid rupanya ada syafaat. Ini Nabi sebut ni. Ada syafaat yang akan membolehkan pada hari kiamat sebagai kenderaan melintasi titian siratal mustaqim. Pemakmur masjid. Yang saya kata tadi, memulakan sesuatu yang baru, memulakan sesuatu macam mana nak kutip terma yang lebih baik. Sekarang ni kita kutip terma bagi tabung jalan. Sudah ada mufti kata pula tak boleh katanya, tak sah semayang kita. Sedangkan Bilal kata apabila imam naik ataupun khutbah, janganlah kamu berkata-kata faqadlah ghaut fala juma'atalah. Jangan bercakap. Oleh kerana kita pakai hadis tersebut, mana boleh pula gerak macam tu. Tak boleh. Payahlah kita nak ngakal. Lebih pula kita nak gerakkan ni. Ada yang buat lepas semayang, Assalamualaikum. Orang yang pertama sampai kena gerakkan. Yang itu tak gerakkan, habis semua. Tak jalan lah cerita. Kedua, yang kita letak di sana tu, kita letak. Tetapi tuan Tuhan, kalau karya masjid di sini tu ada 500 orang lelaki. Setiap orang tu ada, kita buat satu WhatsApp masjid sedekah hari Jumaat. Pakai online. Saya sedekah RM1. Macam beli sendok je RM1 sedekah. Kalau ada 500 yang bagi dekat luar tu. Begitulah contohnya. Ini maksudnya
Ini ialah idea, dipanggil idea. Sesuai dengan zaman ni kita buat pula idea macam tu. Boleh, boleh. Sebab itu nak ada juga jawatan kuasa tu budak muda yang erti hal-hal macam ni. Kita ni kadang menekan pun nekan A pergi U. Tak apa orang baca buletin. Tak apa kan. Dia budak ni tu sangat. Jadi ini dikatakan tadi pendekatan baru. Pendekatan baru. Kelima, jadikanlah kunjungan ke masjid sebagai bukti keimanan kepada Allah. Itu dia last. Menjadi saksi lah mata-mata kita. Apabila orang tu memang pulang balik dia masjid, itulah orang yang beriman kepada Allah. Mata kita jadi saksi. Mata kita jadi saksi. Dan Allah hendakkan mata kita, bila mata kita menengok tu kan, janganlah ada pula mata kita kata alah menunjuk dah tu. Jangan. Allah bagi peluang mata kita jadi saksi. Jangan pula kita cemburu dengan dia. Alah setengah jam ni dah sampai menunjuk baik no dah tu. Padahal kan Allah nampakkan di kita tu berselisih dengan dia tu, semata-mata Allah hendakkan mata kita jadi saksi bahawa itu ialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah lima perkara daripada hadis yang sangkut saya membacanya dulu. Jadi jangan bimbang, jangan risau. Kita yang sudah mula suka ke masjid ni, turunkan. Jangan ada was-was dan sebagainya. Kalau kata dia orang apa-apa, jangan peduli. Sebab kita datang masjid tu bukan pasal dia. Tak ada pasal dia. Orang yang datang ni lillahi ta'ala, atas jemputan Allah Subhanahu wa taala. Hati dia ikhlas tak pergi ke masjid. Sebab itu dia datang ke masjid. Jadi kesimpulannya menyebutkan bahawa orang yang selalu ke masjid itu menjadi saksi lah kamu. Itulah kalau kamu nak tengok orang beriman. Itulah dia orang yang beriman, iaitu orang yang percaya kepada Allah, malaikat, Rasul, kitab, apa dia lagi, hari kemudian, dan untung baik dan untung jahat itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya fikir cukup dulu untuk malam ni. Kita sambung lagi. Apa lagi kelebihan-kelebihan datang masjid ni? Nak ngajak, nak pujuk hati kita ni. Kerana saya 71, tak tahu berapa tahun lagi saya yang akan berdiri sesama tuan-tuan ni. Ada orang 50 lambat lagi. Bapak saya tu 100. Tak ada bangun macam itu. Sampai time pergi, muda pun pergi, kecil pun pergi, ada orang lahir lagi. Jadi oleh kerana itu, mari kita pujuk diri kita ni supaya kita rasa kita ada juga lah sedikit tua kerana kita memilih untuk datang masjid. Kita memilih untuk datang ke masjid. Sehingga kan ada sampai satu ketika nanti bila dah jadi kan, bila dah jadi semua yang berubah rasa tak kena je rasa. Tak kena. Rasa tak kena lah. Masjid puas hati tu. Dia nak ke masjid je. Itu sudah dapat hidayah. InsyaAllah mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang Allah kurniakan kita panggil tadi, rasa yang begitu dalam diri kita untuk datang ke masjid. InsyaAllah pada minggu depan kita akan disambung lagi pasal masjid ni, biar sampai habis pasal masjid ni. Kemudian kita ulang balik pasal kelebihan-kelebihannya pula, kelebihan beramal dalam masjid tu pula. Kita tengok supaya kita seronok. Kita seronok sebab kalau kalau begitu aja biasa tak menjadi. Saya melihat budak-budak yang hafiz Al-Quran kan, budak yang menghafal Quran setahun tu, dalam setahun hafal 30 juzuk tu. Cuba bayang, boleh gila budak tu lah. Tetapi dia orang pandai mengatur ke budak tu, motivasi pagi-pagi, bagi semangat, mau puji dia. Akhirnya ustaz dia kata 20 muka hari ni. Dia datang dekat ustaz dia 30 muka dia hafal. Cuba bayang. Budak tu dimotivasi. Jadi kerja ngaji ni kerja motivasi lah.
Kita motivasikan diri kita supaya apa? Supaya kita rajin, kita bertambah, iman kita sentiasa berada di puncak, jadi tak turun-turun, puncak sepanjang. Itu pun bukan senang nak buat. Semoga Allah SWT meridai semua ikhtiar dan usaha kita. Terima kasih kepada semua yang hadir. Semoga Allah SWT akan menjadikan kita orang yang jinak dengan masjid. Nanti kita bacakan ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan kelebihan ar-rijal yang hatinya apa namanya, bergantung, melekat dengan masjid. Apa kedudukan orang ar-rijal, lelaki lah yang menggantungkan dirinya dengan masjid, maka dia ada kelebihan. Nanti kita akan sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sama kita baca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.